Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Hah? Betul Tuan Hamba? Sumpah wallah. Murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Sewaktu di Jalan Ampas, ramai kaki tangan syarikat itu yang berhimpun di hadapan studio untuk menerima bahagian daripada P. Ramlee. Di antara mereka ada yang menerima bantuan dalam bentuk wang dan ada yang menerima dalam bentuk barang seperti gula, beras dan sebagainya. P. Ramlee yang terkenal dengan sikap pemurahnya itu amat suka membantu orang yang datang meminta bantuan daripadanya, sehingga ada di antara mereka itu yang mengambil kesempatan terhadap kemurahan hatinya. Pernah suatu ketika dahulu, ada seorang hamba Allah telah datang menemui P. Ramlee dan mengatakan bahawa masjid di Serangoon Road sedang diperbaiki dan mereka kekurangan wang kira-kira RM3,000. Apabila sahaja mendengar ungkapan itu, P. Ramlee tanpa ragu-ragu terus mengeluarkan buku ceknya dan menulis jumlah wang yang diperlukan itu, lalu menyerahkan cek tersebut kepada orang berkenaan. Hari berganti hari sehinggalah pada suatu malam menjelang hari raya puasa, P. Ramlee telah pergi ke masjid di Serangoon Road itu untuk membayar zakat fitrah. Sementara menunggu Amel, beliau telah berjalan-jalan di sekeliling masjid untuk melihat maklumat yang dipaparkan pada papan maklumat. Pada saat itu, beliau telah terbaca satu daftar nama orang yang telah memberi derma dan sumbangan kepada masjid itu. Namun beliau berasa hairan mengapakah namanya tidak tercatat di situ. Lantas beliau bertanyakan hal tersebut kepada seorang penjaga masjid itu. Maka tahulah P. Ramlee bahawa wangnya sebanyak RM3,000 itu telah lesap, dan pada waktu itu orang yang menemuinya dahulu sedang terhenggut-henggut membaca doa di dalam masjid. P. Ramlee hanya diam, tidak marah dan tidak berkata apa-apa pun. Selain itu, P. Ramlee juga sering menjadi tempat teman-temannya mengadu hal dan masalah. Ada di antara mereka yang datang meminta bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. Menariknya, kebanyakan mereka yang meminta bantuan tidak pernah pulang hampa. P. Ramlee tidak pernah memilih orang dalam memberikan bantuan. Beliau akan membantu sesiapa sahaja yang meminta pertolongan daripadanya, walaupun orang itu tidak dikenalinya. Misalnya ada seorang warga yang datang dari Medan telah menemui P. Ramlee di rumahnya kerana kehilangan wangnya sewaktu menonton filem Menanti di Singapura. P. Ramlee terus memberikan bantuan wang kepada orang tersebut dan sehingga ke akhir hayatnya beliau tidak pernah lagi mendengar kabar berita orang itu. Boleh dikatakan setiap hari ada sahaja orang yang mahu berjumpa dengan P. Ramlee. Ada di antara mereka yang membawa berbagai-bagai surat keterangan untuk meminta wang bantuan. Setiap orang yang datang tidak pernah balik dengan tangan kosong. Paling tidak, mereka akan dapat 5 atau 10 ringgit. Pada suatu hari, ada 3 orang pemuda dari Pekan Pahang telah berjumpa dengan P. Ramlee membawa satu surat keterangan dengan hajat untuk meminta bantuan wang. Mereka ini berhasrat untuk mengelilingi Malaya hingga ke Indonesia kerana mereka tidak mendapat pekerjaan di kampung sendiri. Dalam perjalanan mereka mengelilingi Malaya, mereka turut membawa bukti sebuah buku yang penuh dengan pengakuan daripada orang terkemuka yang pernah mereka temui. Semasa dalam perjalanan, mereka ini sering dipuji dan diberi dorongan atas usaha mereka itu. Tetapi setelah mereka berjumpa P. Ramlee, mereka mendapat nasihat yang sebaliknya. Setelah P. Ramlee membaca surat-surat keterangan yang dibawa oleh 3 orang pemuda itu, beliau enggan memberikan surat keterangannya. Ini kerana beliau tidak merasa senang dengan perkataan-perkataan yang terkandung di dalam buku itu yang seolah-olah merendahkan Malaya yang sudah merdeka di mata dunia. Keterangan itu berbunyi kira-kira demikian: kami bertiga meninggalkan kampung setelah Malaya merdeka kerana kami tidak mendapat pekerjaan sesudah tamat sekolah. Sebab itu, kami akan mengelilingi Malaya untuk mengatasi pengangguran. Apabila kami tidak berjaya di sini, maka kami akan pergi sampai ke Indonesia
Dan kalau itu pun tidak berjaya juga, maka kami akan menghadap yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman. Ayat yang ditulis oleh pemuda itu telah menyinggung nama baik Malaya yang sudah merdeka, juga nama Tunku Abdul Rahman. Baginya, isu pengangguran ini terjadi bukanlah kerana kemerdekaan yang dicapai, namun ianya kerana struktur masyarakat dan ekonomi negara yang sudah pincang sejak dahulu lagi. Oleh sebab itu, P.Ramlee hanya memberikan wangnya sebanyak RM30 dan menolak namanya ditulis di dalam buku tersebut. Ketiga-tiga orang pemuda itu mendesak P.Ramlee supaya menulis sedikit kata-kata semangat buat mereka. Namun P.Ramlee menjawab bahawa dia tidak akan berbuat demikian selagi adanya tulisan-tulisan yang merendahkan nama baik Malaya dan Perdana Menteri. Setelah itu, pemuda-pemuda itu pun beredar dan berjanji akan merubahnya pada masa akan datang sekiranya berjumpa lagi. Demikianlah sikap dan kepribadian P.Ramlee. Walaupun beliau memiliki nama yang cukup besar, namun beliau tetap seorang yang baik hati serta sangat mencintai tanah air dan bangsanya.